Maka bila mana sampai hari 12 Rabiul Awal pukul 4 ke 5 pagi, maka lahirlah Muhammad. Ketika itu adanya seorang wanita yang bernama Ummu Syifa, ibu kepada Abdul Rahman bin Auf, yang menjadi bidan kepada Sayyidatuna Aminah pada masa itu. Maka pada masa itu bila mana Nabi nak dilahirkan, pada masa itu menggunakan satu pelita daripada minyak lemak binatang. Tapi pada masa itu pukul 4 ke 5 pagi keadaan sangat sejuk yang menyebabkan minyak tu menjadi keras, yang menyebabkan pelita itu tidak menyala. Ketika itulah kata Ummu Syifa, aku pun keluar daripada rumah. Bila mana aku keluar sahaja daripada rumah, ketika itulah aku memandang dekat langit. Terkejutnya aku bila mana aku melihat bulan sangat dekat dengan aku. Bulan yang sangat dekat dengan aku, bahkan bintang-bintang pun sangat mendekati aku. Apa tanda dia? Sebagai salah satu tanda keseluruhan makhluk tak sabar dengan kelahiran Nabi SAW. Keseluruhan makhluk menantikan kelahiran Nabi SAW, tak sabar nak melihat wajah baginda SAW. Dan ketika mana Sayyidatuna Aminah lahirkan Nabi, dari sini memancar satu cahaya sampai ke negeri Syam. Apa kata Sayyidatuna Aminah? Ketika mana aku nak melahirkan anak aku Muhammad, ketika itulah aku melihat ada satu cahaya, yang mana cahaya itu sampai ke negeri Syam. Dan di sinilah Suwaibah, bila mana lahirnya Nabi SAW, Suwaibah sampaikan berita ini kepada Abdul Muttalib dan sampaikan berita ini kepada Abu Lahab. Dan ketika mana sampai berita kepada Abu Lahab akan kelahiran Nabi SAW, akan kelahiran Muhammad, ketika itu jugalah Abu Lahab sangatlah gembira. Saking gembiranya Abu Lahab ketika itu, sampaikan dia kata kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, disebabkan kamu sampaikan satu berita menggembirakan aku, disebabkan kamu bawa satu berita yang menyebabkan aku gembira, maka mulai hari ini wahai Suwaibah, aku merdekakan kamu wahai Suwaibah. Tengok, antara orang yang terawal menyambut Maulidur Rasul, antara orang yang terawal yang gembira dengan kelahiran Nabi SAW, siapa? Abu Lahab. Lalu ketika mana kelahiran Nabi SAW, maka pergilah Abdul Muttalib dekat rumah tu dan mengambil Nabi SAW dan melihat Nabi. Lalu bila mana Abdul Muttalib bawa Nabi SAW, maka pergi dekat Kaabah. Maka ketika itulah Abdul Muttalib menamakan cucu dia sebagai Muhammad, maknanya dia terpuji. Ingat, masyarakat Mekah pada masa itu tidak akan menamakan anak mereka sebagai nama-nama yang lembut. Muhammad terpuji. Kerana ada riwayat mengatakan, antaranya Imam Suyuti kata, dekat kota Mekah pada masa itu, yang dinamakan sebagai nama Muhammad hanya 7 orang sahaja. Yang lain tidak. Kerana kebanyakan masyarakat Mekah, bila mana mereka nak namakan anak mereka dengan nama himar, singa, harimau dan sebagainya, nama yang garang, nama yang menandakan keberanian, tetapi tidak akan menamakan anak mereka dengan nama yang lembut seperti Muhammad. Kerana itulah kata Imam Suyuti, dekat kota Mekah pada masa itu hanya 7 orang sahaja yang menamakan anak mereka sebagai Muhammad. Kenapa? Disebabkan ada satu riwayat mengatakan mereka yang menamakan anak mereka Muhammad disebabkan sebelum itu mereka belajar dekat overseas, belajar dekat Syam kan. Belajar dekat Syam. Bila mana belajar dekat Syam banyak sangat paderi-paderi yang menceritakan berkaitan Nabi akhir zaman. Maka mereka pun belajar berkaitan Nabi akhir zaman. Maka bila mana mereka berkahwin, saya cuba ringkaskan, mereka berkahwin dan dapat anak, mereka namakan anak mereka sebagai Muhammad. Tujuan dia, mereka mengharapkan anak mereka lah yang digelarkan ataupun dapat gelaran sebagai Nabi akhir zaman. Itu sebab dia. Bila mana dia melihat Nabi, maka dia pergi dekat Kaabah. Dia pergi dekat Kaabah, kemudian dia namakan anak ini cucu dia sebagai Muhammad pada ketika itu. Maka bila mana kelahiran Nabi SAW tak lama, kerana ketika mana kebiasaan masyarakat Mekah bila mana mereka melahirkan anak, sebab Mekah ni kawasan bandar, kan, makanan mereka pun makanan yang bukan kampung punya. Jadi mereka akan upah orang yang duduk kampung, masyarakat yang duduk kampung untuk menyusukan anak-anak mereka, untuk jaga dulu anak mereka supaya dapat hirup udara segar, dapat makanan-makanan yang segar, sihat dan sebagainya. Maka ketika itulah datangnya Halimatus Sa'diyah. Tujuan dia untuk mengambil upah untuk menyusu Nabi SAW. Kata Halimatus Sa'diyah, ketika mana aku memegang bayi yang bernama Muhammad itu, anak kepada Aminah, ketika itulah aku rasa sangat sayang kepada bayi ini. Aku rasa sangat sayang yang menyebabkan aku buat satu keputusan bersama suami aku untuk menjaga bayi yang bernama Muhammad. Dan ketika itulah dibawa pulang Nabi SAW dekat satu perkampungan Halimatus Sa'diyah.
Ingat, Halimatus Sa'diyah dia ada haiwan ternakan, dia ada tanaman-tanaman. Sama juga orang kampung pada ketika itu, tanaman-tanaman mereka. Tetapi yang hairannya, mereka kesemuanya, masyarakat kampung tu, tanaman mereka ada, tapi tanaman mereka tak subur. Haiwan mereka, haiwan ada, tapi haiwan mereka tak sihat. Tapi yang hairannya, bila mana mereka bawa balik je Nabi SAW, mereka rasa keberkatan yang ada kepada Nabi. Bayangkan bila mana mereka bawa pulang Nabi SAW, tanaman mereka menjadi sangat subur. Bahkan haiwan yang mereka ada, haiwan ternakan yang mereka ada menjadi sangat sihat, sehingga kan menyebabkan masyarakat kampung ketika itu mengatakan kepada Halimatus Sa'diyah, wahai Halimah, sesungguhnya keberkatan yang kamu dapat pada hari ini, yang mana kami tidak ada keberkatan itu, yang mana tanaman kamu subur, tanaman kami tidak subur, haiwan kamu sihat, haiwan kami tidak sihat. Sesungguhnya keberkatan yang kamu ada pada hari ini bukan disebabkan kamu, wahai Halimah, tetapi disebabkan budak yang kamu baru je bawa. Keberkatan itu datang daripada budak ini, wahai Halimatus Sa'diyah. Keberkatan yang ada kepada Nabi dapat dirasai oleh kesemua penduduk kampung Halimatus Sa'diyah, yang mana makanan cukup, tanaman cukup dan sebagainya. Maka tak lama Halimatus Sa'diyah ni menjaga Nabi SAW, dan ketika itulah bila mana Halimatus Sa'diyah menjaga Nabi, ketika itulah berlaku peristiwa dada Nabi dibelah dan sebagainya lah, panjang cerita dia. Maka bila mana Nabi di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah, maka Nabi diserahkan balik kepada Sayyidatuna Aminah. Maka tak lama Nabi bersama dengan Sayyidatuna Aminah, maka Allah takdirkan Sayyidatuna Aminah pun meninggal. Jadi bila mana kematian Aminah, maka yang menjaga Nabi ketika itu adalah Abdul Muttalib. Yang menjaga Nabi adalah Abdul Muttalib. Dia sangat sayang kepada Nabi. Dekat mana sahaja dia akan pergi, dia akan bawa Nabi. Dekat kenduri ke, dekat mesyuarat ke, apa-apa event, dekat mana dia akan pergi, dia akan bawa Muhammad bersama-sama. Dan Nabi sangat sayang kepada datuk dia Abdul Muttalib. Cuma kasih sayang seorang datuk yang Nabi dapat sepanjang 2 tahun sahaja, kerana Allah takdirkan, Allah mematikan Abdul Muttalib pada ketika itu, dan Nabi merasai kesedihan. Nabi merasai kehilangan seorang datuk yang sangat disayang ketika itu. Dan ketika itulah, sebelum kewafatan Abdul Muttalib, dia telah pun bagi nasihat, dia telah pun mewasiatkan yang menjaga Muhammad nanti ini adalah Abu Talib. Yang menjaga Muhammad nanti ini adalah Abu Talib. Kenapa Abu Talib? Kenapa tidak Hamzah, Abu Lahab dan sebagainya? Kerana kata para ulama, Abdul Muttalib ni dia kahwin ramai, datuk Nabi dia kahwin ramai. Tapi Abdullah, ayah kepada Nabi, dengan Abu Talib adalah satu ayah dan satu ibu. Adapun Sayyidina Hamzah, satu ayah tapi ibu yang berlainan. Adapun Abdullah dengan Abu Talib adalah satu ayah satu ibu. Dia 2 adik-beradik. Lalu disebabkan itulah yang layak menjaga Nabi adalah Abdullah. Dan ketika itulah Abu Talib membawa Nabi SAW ke rumah dia. Dan ketika itulah Abu Talib dia dapat merasai keberkatan yang ada kepada Nabi SAW. Keberkatan yang sama yang dirasai oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Bila mana sampai dekat rumah Abu Talib, dia dapat rasa makanan yang dia ada pada ketika itu sangat penuh. Sampaikan Abu Talib kata, bila mana nak makan, dia akan tanya, dekat mana Muhammad? Biar Muhammad sentuh dulu makanan ini, biar Muhammad mulakan makan. Andai kata Muhammad yang sentuh dulu makanan ini, andai kata Muhammad yang makan dulu, nescaya makanan ini cukup untuk kita semua. Padahal Abu Talib adalah berganti kepada Abdul Muttalib, siapa ketua Mekah pada masa itu. Tapi Abu Talib dia memilih untuk hidup zuhud, dia memilih untuk hidup macam tu. Disebabkan harta yang dia ada, harta itulah dia bantu orang yang datang dekat kota Mekah, dia sedekahkan, dia buat kebajikan, bagi makan, bagi minum. Itu kebaikan yang dilakukan oleh Abu Talib, menyambung tradisi apa yang dilakukan oleh ayah beliau.